Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan hello. Kami daripada kumpulan 7 akan membentangkan tentang satu poster falsafah dan isu semasa yang bertemakan tentang media sosial, iaitu yang bertajuk penyalahgunaan media sosial dalam kalangan remaja. Okey, yang pertama, pengenalan. Penyalahgunaan media sosial menjadi isu yang semakin serius dalam kehidupan kita pada masa kini. Media sosial memang membawa banyak manfaat seperti memudahkan kita berkomunikasi dengan orang lain dan mendapatkan informasi secara cepat. Namun, terdapat banyak orang yang menggunakan media sosial dengan cara yang tidak sepatutnya dan menimbulkan masalah yang besar. Contohnya, buli dalam cyber, ketagihan media sosial dan juga penguntitan cyber. Oleh itu, penyalahgunaan media sosial perlulah dikaji supaya tindakan dapat diambil untuk membendung gejala ini. Okey, penyataan masalah. Penyalahgunaan media sosial semakin meningkat terutamanya di dalam kalangan remaja. Okey, kerangka teori. Yang pertama ialah teori kegunaan dan kepuasan. Okey, teori ini memberi tumpuan kepada mengapa individu menggunakan media dan bagaimana mereka memperolehi kepuasan daripadanya. Okey, dalam konteks penyalahgunaan media sosial, kita boleh individu boleh terlibat dalam tingkah laku kesat untuk mendapatkan pelbagai kepuasan psikologi atau sosial seperti mencari perhatian, melepaskan kecewaan atau menggunakan kuasa ke atas orang lain. Seterusnya, kita pergi kepada kerangka konseptual. Yang pertama iaitu platform media sosial ini sendiri. Yang pertama, kita perlu mengenal pasti platform media sosial khusus di mana tempat penyalahgunaan berlaku. Kita perlu media sosial ni mempunyai ciri dan dinamik yang berbeza. Oleh itu, perlu kita kaji dengan lebih dalam berkenaan dengan platform media sosial yang berbeza. Seterusnya, jenis penyalahgunaan iaitu untuk merungkai pelbagai bentuk penderaan yang terpapar di media sosial. Okey, seterusnya kita pergi kepada objektif kajian. Yang pertama ialah untuk menganalisis pola dan trend penyalahgunaan media sosial. Hal ini termasuklah pola dan identifikasi pola dan trend penyalahgunaan seperti penyebaran informasi palsu, kejahatan dunia maya, penipuan skim online iaitu scam atau pengaruh kuat media sosial. Objektif yang kedua ialah memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan media sosial. Ini mungkin termasuk faktor psikologi, sosial, budaya atau teknologi yang mempengaruhi perilaku penyalahguna. Yang ketiga, mengkaji kesan penyalahgunaan media sosial kepada individu dan masyarakat. Contohnya, ini mungkin melibatkan kesan kepada kesihatan mental, kualiti hubungan sosial dan juga produktiviti serta keamanan media sosial. Dan objektif terakhir ialah mencari cara untuk mengatasi masalah penyalahgunaan media sosial. Tujuan ini melibatkan penelitian tentang strategi dan cara yang efektif untuk mengurangi dan mencegah masalah penyalahgunaan media sosial. Okey, baiklah kita lihat pula kepada metodologi kajian. Berdasarkan carta di atas, iaitu yang kami dapati iaitu hasil kajian selidik yang didapati melalui Google Form, kita mendapati bahawa kebanyakan remaja mengetahui tentang masalah penyalahgunaan media sosial seperti skamer, cyberbully dan sebagainya. Di sini, peratusan remaja yang mengetahui tentang masalah ini adalah sebanyak 45%. Juga kita ada faktor-faktor sebanyak 25% dan juga cara mengatasi sebanyak 30%. Ramai yang peratusan ini menunjukkan jumlah ataupun bilangan remaja yang mengetahui tentang perkara ini. Okey. Namun begitu mereka juga mengetahui tentang langkah-langkah untuk membendung masalah ini. Seperti yang saya katakan tadi, 30% yang mengetahui cara mengatasi masalah ini. Baiklah. Seterusnya, kesan penyalahgunaan media sosial.
Pertama, kesihatan mental yang buruk di mana ianya boleh menyebabkan tekanan, kebimbangan, kemurungan dan masalah kesihatan mental yang lain. Pendedahan berterusan kepada kandungan tidak sihat, perbandingan sosial yang tidak realistik dan tekanan untuk terus berhubung dalam talian boleh menjejaskan kesejahteraan mental seseorang. Selain itu, penggunaan yang tidak bertanggungjawab boleh menyebabkan penyalahgunaan privasi. Maklumat peribadi yang sensitif boleh dikumpul dan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, mengancam keselamatan dan privasi individu. Kesal seterusnya adalah gangguan hubungan peribadi. Apabila seseorang lebih menumpukan pada alat dan media sosial mereka daripada berinteraksi dengan orang di sekelilingnya, ia boleh membawa kepada pengasingan sosial, konflik dalam perhubungan dan perasaan kesunyian. Akhir sekali, penyebaran berita palsu. Penyalahgunaan media sosial boleh meningkatkan penyebaran berita palsu dan memburukkan lagi perpecahan sosial dan ketidakkepercayaan kepada maklumat yang benar. Seterusnya, terdapat langkah-langkah yang boleh mengatasi penyalahgunaan media sosial. Pertama, kempen kesedaran di mana pendidikan mengenai penggunaan yang bertanggungjawab dan etika media sosial harus diberikan kepada pengguna. Tambahan pula, dengan mengadakan kempen kesedaran kepada para pengguna media sosial, ia dapat membantu mereka memahami kesan negatif penyalahgunaan dan mendorong tingkah laku yang lebih positif. Kedua, pengurusan masa. Menghabiskan terlalu banyak masa di media sosial boleh menjadi masalah. Menetapkan jadual harian atau had masa untuk menggunakan media sosial boleh membantu anda mengelakkan ketagihan dan meningkatkan keseimbangan antara kehidupan dalam talian dan luar talian anda. Ketiga, pengawasan ibu bapa dan peranan guru. Ibu bapa dan guru haruslah memainkan peranan aktif dalam memantau penggunaan media sosial oleh kanak-kanak dan belia. Mereka harus menyediakan pengawasan, bimbingan dan tunjuk ajar untuk mencegah penderaan dan menggalakkan tingkah laku yang sihat. Akhir sekali, kempen kesedaran anti-buli cyber. Penyalahgunaan media sosial harus dalam bentuk penyalahgunaan media sosial dalam bentuk gangguan atau ugutan harus dipandang serius. Kempen kesedaran anti-buli cyber perlu diadakan untuk mendidik pengguna tentang kesan negatif dan memudaratkan perbuatan tersebut. Dalam falsafah Islam, Ibn Khaldun pernah memberikan beberapa pandangan mengenai masalah berkaitan penyebaran maklumat antaranya harus teliti dan tidak mudah menerima atau mempersetujui sumber yang boleh diperolehi. Ini adalah kerana kurang ketelitian dan menerima sesuatu maklumat tanpa unsur periksa akan menyebabkan pemihakan kepada sesuatu pihak sahaja. Kesimpulannya, media sosial memang membawa banyak manfaat kepada kehidupan kita. Namun, penggunaan yang salah boleh menimbulkan masalah yang besar. Hal ini sekaligus akan memberikan kesan negatif terhadap individu dan masyarakat. Oleh itu, penting bagi kita memahami bahaya penyalahgunaan media sosial dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah ini. Sampai sini sahaja pembentangan kami dari kumpulan 7. Sekian, terima kasih.